selamat sejahtera kepada semua. Diminta para hadirin dan hadirat sekalian supaya bersedia untuk meneruskan sesi seterusnya. Bagi tanpa melengahkan masa lagi, saya berjumpa ketika dua yang disponsori oleh Noain untuk memberi pengisian untuk slot seterusnya. Dengan segala hormatnya, Majlis mempersilakan. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis. Boleh dengar ya suara saya? Boleh. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada puan dan pelajar-pelajar di Rumah Kanak-Kanak Ponduli Toboh Tambunan Sabah serta rakan-rakan seskor yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka kita dapat berkumpul pada pagi ini di kediaman masing-masing yang tersergam indah melalui wawancara yang kita bawakan secara alam ayah pada pagi ini. Saya, Nur Ain Syafiqah binti Abdullah, selaku moderator bagi sesi kedua ini, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Dr. Nurhana binti Husaini, Pegawai Perubatan di Pusat Koreksional Muar, kerana sudi menerima kehadiran kami dan sanggup meluangkan masa bersama kami hari ini bagi merungkai isu-isu mengenai penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia kini. Selain itu, tidak dilupakan juga tamu kita yang seterusnya iaitu penyelia penghuni Rumah Kanak-Kanak Ponduli Toboh Tambunan Sabah iaitu Sister Jermain berserta anak-anak pelajar di sana. Diharapkan sister dan pelajar-pelajar dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Sebelum kita mulakan wawancara hari ini, saya akan menceritakan terlebih dahulu serba sedikit biodata panel kita sepanjang beliau berkhidmat dalam bidang perubatan. Nama diberi ialah Dr. Nurhana binti Husaini. Jawatan yang disandang oleh beliau ialah Pegawai Perubatan. Beliau telah berkhidmat selama 14 tahun bermula dari tahun 2007 di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Okey, pengalaman beliau sepanjang berkhidmat ialah beliau merupakan houseman di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru pada tahun 2007 hingga 2009. Kemudian, beliau menjawat jawatan sebagai pegawai perubatan di Jabatan Anestesiologi ataupun Jabatan BIUS di Hospital Sultanah Aminah pada tahun 2009 hingga tahun 2012. Kemudian, beliau menyambung lagi khidmatnya sebagai pegawai perubatan bahagian amalan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di Putrajaya pada tahun 2012 hingga 2015. Seterusnya, beliau meneruskan khidmatnya ke Jabatan Penjara Malaysia ke Jabatan Penjara Malaysia Pusat Pemulihan Akhlak Muar dari tahun 2015 sehingga kini 2021. Jadi, dengan perkongsian biodata tadi, kita dapat mengetahui serba sedikit tentang Dr. Nurhana sepanjang 14 tahun beliau berkecimpung dalam bidang perubatan. Baiklah, sebelum saya menjemput panel kita untuk memulakan bicara beliau tentang topik yang dibawa pada hari ini, cita-cita saya ingin maklumkan tentang perjalanan slot kita hari ini. Saya akan menjalankan slot ini lebih kurang sejam 20 minit yang terdiri daripada dua bahagian. Bahagian pertama, doktor akan menghurai dan merungkai kemusykilan hadirin hadirat tentang tajuk yang kita akan bincangkan sebentar nanti. Dan bahagian kedua, sesi diteruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama para penonton. Baiklah, saya mulakan wawancara kita pada hari ini. Okey doktor, kita semua sedia maklum bahawa coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 ini mula dikesan buat pertama kalinya di Wuhan, China pada Disember 2019. Sejak daripada itu, wabak berkenaan telah menjangkiti hampir 4 juta orang di seluruh dunia. Malah, ia telah meragut lebih 270,000 nyawa. Tambahan pula, dunia digemparkan dengan kemunculan varian-varian baru yang dikatakan lebih bahaya dan ganas daripada sebelum ini, yang mana mulai dikesan di United Kingdom pada akhir November 2020 yang lalu. Persoalannya doktor, bagaimanakah penularan wabak COVID-19 ini boleh merebak dengan begitu cepat dan
Dan saya ingin meminta doktor untuk perjelaskan juga serba sedikit tentang sifat-sifat kewujudan baru yang dikatakan lebih berbahaya sehingga menyebabkan kadar penularan meningkat sebanyak 70%. Walaupun varian baru ini dikatakan berbahaya, tetapi ramai lagi di antara kita yang memandang enteng terhadap virus COVID ni. Jadi kelihatan juga rakan-rakan pelajar sekalian pun sudah tidak sabar untuk mendengar hujahan daripada doktor. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormat ini dipersilakan doktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara saya? Waalaikumsalam. Jelas doktor? Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari Syafiqah ya tadi. Ya saya. Panggil Ain pun boleh. Oh Ain Syafiqah tu? Itu saya. Okey, terima kasihlah menjemput saya pada pagi ini. Apa khabar semua? Sihat? Okey, minta semua sihat lah ya. Okey, sebagaimana yang kita tahu, COVID-19 atau virus yang bertanggungjawab SARS-CoV-2, which is yang telah menyebabkan pandemik satu dunia. Seperti mana yang saudari Syafiqah bagi tahu tadi, kita COVID-19 ni mula-mula ditebui di Wuhan, China. Tapi dalam masa beberapa bulan saja dia dah merebak hampir ke seluruh dunia. Untuk Malaysia saja kita start kesan COVID-19 ni pada awal bulan Februari, tak salah saya, masa tu tahun baru Cina. Okay. So sebab apa? Kenapa dan mengapa virus ni begitu cepat menular? So bagaimana yang kita sedia maklum, cara perebakan virus COVID-19 ni adalah melalui titisan udara dan sentuhan, close contact. Okay. Apa yang kita faham dengan titisan udara ni? Okay. Titisan udara ni kalau kita bagi tahu dalam konteks jarak yang macam mana dia boleh merebak. Mungkin dalam 1 meter 3 feet macam tu. Okay, bila kita bercakap, bila kita ketawa, bila kita menyanyi ke whatever, kita speak out. Kita keluarkan rintisan daripada kita punya cecair hidung, daripada cecair mulut tanpa kita nampak, sebab titisan udara ni lebih kurang 5 mikron. Okay? 5 mikron ni memang kita tak nampak lah. Kalau kita nak bezakan macam rambut kita lebih kurang 100 mikron macam tu. So 5 mikron ni lebih kurang 50 kali ganda. Okay? So macam betapa halusnya dan kita tak nampak benda tu. Dan benda ni memang spread within 3 kaki, lebih kurang senang cerita 1 meter. That's why kita punya SOP kita buat penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Okay, that's the reason lah why kita kena ada penjarakan sosial 1 meter. Dan lagi satu, sentuhan. Okay, kita tahu virus tu merebak melalui hidung, mulut dan juga mata. Okay, konjungtiva kita. So sebab melalui udara. Okay, macam ni keadaan bilik ni contoh tertutup. Okay, so kita tak tahu siapa yang duduk sebelum saya tadi. Contoh tu Puan Zahar Okay, so dia dah bercakap tadi. Bercakap tadi. So mungkin virus ada kat dalam bilik ni. Okay, kita tak tahu, kita tak nampak. So then I pula duduk without any protection. So I inhale, I pun sedut. So benda ni kita memang something yang kita tak nampak, dan that's why kita sangat cepat merebak. Okay, lagi satu melalui sentuhan. Sentuhan macam contoh something yang memang hari-hari memang kita kena kita sentuh, contohnya tombol pintu. Macam kalau kita jalan dekat mall, kita punya tempat eskalator tu, kita akan touch benda tu. Okay, that's why sanitasi apa semua tu diorang memang titik beratkan. Okay, always kena keep sanitize. Why? Sebab benda-benda ni kita tak tahu. Diorang yang pembawa virus ni, tangan dia dah contaminate. Okay, maksudnya dah ada virus. Mungkin dia ada touch dia punya hidung ke whatever, and then dia pegang tombol pintu contoh. And next pula orang pegang lagi tombol pintu nak buka. So bila pegang tombol pintu, kita tak sedar
Lagi kalau kita pergi kat tempat yang sesak, tempat sesak macam pasar ke, shopping mall, apa lagi, apa nama, kalau contoh macam sebelum ni sembahyang Jumaat, okay, benda yang memang orang berkumpul dalam satu masa, so separate tu within berapa second je dia dah boleh masuk, okay. So that's why memang perebakan memang sangat cepat dan apa nama, mudah sangat mudah sebab benda something kita tak nampak tapi benda tu harian, okay? Harian yang kita lalui, memang kita terpaksa, macam contoh macam saya terpaksa bekerja macam ni, memang daripada dah berapa bulan memang tak dapat nak cuti, okay? So kita memang kita face banyak orang, so apa yang kita lalui apa semua kita tak tahu, kita tak tahu yang orang yang kita jumpa, yang kita bekerja ke, whatever yang kita face hari-hari tu adakah diorang membawa tu, okay? So that's why sebab kita tahu dia punya perebakan tu memang sangat mudah dan sangat cepat, okay? That's why orang kata apa nama, kena berhati-hati, okay? Kena selalu keep ingatkan pada diri sendiri whatever yang kita jumpa orang di luar, okay? Mereka ni mungkin ada membawa virus, okay? That's why kita tak boleh salam, tak boleh nak bersentuhan, okay? Pentingnya lah sebab memang cara perebakan virus ni daripada titisan udara yang masuk melalui hidung ataupun mulut, okay, rongga maksudnya airway kita dan konjungtiva kita punya mata. That's why untuk yang wave kali ni, third wave yang kita, diorang menggalakkan double face mask. Why? Sebab kita macam tadi lah yang seperti tadi Ain beritahu, variant macam-macam variant apa nama, wujud sekarang ni. Kenapa? Sebab virus ni memang sifat dia cepat bermutasi. Dia sangat orang kata intelligent, okay? Belum sempat kita nak develop kita nak maju ke depan, dia dah start nak mula bermutasi, nak adapt to certain situation, okay? That's why kita apa nama kata, kena cepat bertindak, okay? Kena cepat bertindak sebab virus ni memang sangat cepat, sangat mungkin ada certain tempat dia sangat virulence macam Ain cakap terganas, okay? Kenapa dia boleh wujud certain variant ni, kenapa boleh wujud? Sebab apa nama, antibody maksudnya, badan seseorang tu, okay? Sebab penerimaan satu-satu per rumah, maksudnya manusia yang dia telah dijangkiti tu tak sama untuk semua orang, okay? Dan certain orang mungkin dia lemah dan tak boleh melawan virus ni. So that's why masa itulah virus tu mengambil opportunity untuk membina varian baru, okay? That's why tu yang tular cepat, yang macam pernah kita digemparkan dulu apa nama, kluster Cigang dekat Kedah hari tu, siapa? Cigangga tak silap saya masa tu. Memang sangat cepat dia punya variant. Okay, dia menular bukan setakat kat Kedah. Dia boleh pergi ke Perlis, dia boleh pergi ke apa nama, Pulau Pinang masa tu, until sampai ke KL, Selangor. Sebab benda tu memang spread dia sangat mudah dan sangat cepat. Sebab dia wujudnya variant yang lain, maksudnya dia memang mudah dan kadang-kadang memang manusia tu memang tak sempat nak badan kita tak sempat nak counteract dia punya apa nama, tidak balas. So dia dah dulu daripada kita, badan manusia tersebut. Kalau tapi kebanyakan orang yang kena virus ni, orang kata lebih 80%, lebih 80% yang tak benda simptom. Itu satu lagi masalah yang kita nampak. Sebab kenapa virus ni mula-mula China kalau kita tengok statistik China yang mendahului mula-mula lah. Tapi sekarang ni kalau tengok dalam statistik dunia, China dah tak nampak. Walaupun dia yang bermula
virus tu. Okay. Kita tahu the highest country sekarang US, Amerika Syarikat dengan India. Okay. Sebab satu sebabnya sebab penduduk mereka terlalu ramai bertukar kat sana. So that's why benda ni memang sangat cepat meningkat. Okay. Lagi satu yang saya nak cakap tadi, seseorang yang dijangkiti virus COVID-19 ni sebelum dia mengalami gejala, which is yang macam mana kita tahu incubation period, maksudnya tempoh pengeraman dia lebih kurang daripada kosong hingga 10 ke 14 hari. Ada yang sampai 14 hari. Dulu pernah ada kajian cakap sampai 28 hari, tapi diorang tak ambil lah benda tu. So sampai takat 14 ke 10 hari lah macam tu. So sebelum sampai incubation period ni, dia dah masuk, virus ni dah masuk dalam badan. Okay? Tapi berumah, maksudnya dia manusia ni tak boleh menunjukkan apa-apa gejala, maksudnya sihat je. Okay? Dia tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesama sakit, dia biasa sihat. That's why bila kita sihat, kita rasa macam bukan pembawa rasanya, walaupun actually sebenarnya kita dah bawa dah virus. And then bila kita balik, kita tak mengamalkan SOP yang betul-betul. So kita touch, kita sentuh contoh keluarga mas, okay? Orang parents kita atau kita ke apa yang ambitious, yang memang ada yang ada masalah komorbid, penyakit yang kronik, contohnya manis, darah tinggi, dialisis, patient cancer ke apa kan. So that's why yang sihat ni dia tak tahu pun dia dah bawa virus, padahal dia adalah pesakit. Tapi yang bila check orang yang patient yang ada masalah ni, maksudnya golongan-golongan yang berisiko ni, dia orang yang baru dapat. So bila dapat detect, dia positif dan baru cari kontak. Rupanya orang yang kontak dengan dia adalah orang yang tak bergejala. Okay? So which is banyak yang melibatkan orang muda lah, orang muda yang sihat. Okay? Diorang tak tahu yang diorang pembawa virus. Tapi orang muda kita tahu dia aktif kan, macam adik-adik sekalian mesti selalu buat macam aktiviti, okay? Kat luar, dia punya social activity apa semua kan, you are very active. Kita punya maksudnya yang generation memang sangat aktif. So diorang ni pembawa virus, patient diorang sebenarnya patient, tapi diorang tak tahu diorang adalah patient because diorang tak ada gejala. Kebanyakan bila orang tak ada gejala ni, diorang bawa virus, diorang spread the virus. Dan unfortunately yang dapat detect orang yang bergejala tu, kenapa? Sebab mungkin salah satu sebab saya cakap tadi, diorang ni adalah golongan yang berisiko. Orang berisiko, diorang antibody diorang tak berapa kuat. So diorang tak boleh fight virus. So that's why diorang ni yang dapat detect. Sedangkan sebenarnya kat luar tu banyak lagi orang yang dah bawa virus ni. Okay? Ini antara satu sebab macam tengok kat Selangor, kenapa dia lead kes harian banyak setiap hari. Sebab apa? Sebab frontliner kat sana kena buat panggil mass saringan. Okay? Saringan besar-besaran. Okay? Walaupun pada kalau ikutkanlah cara kerja, maksudnya kita punya prosedur, saringan hanya dibuat untuk orang yang ada gejala. Tapi disebabkan oleh diorang nak tangkap orang-orang yang tak ada, orang yang pembawa ni, kita tak tahu orang tak ada gejala. That's why kita nak hentikan rantaian tu, kita kena cari. So macam mana nak cari? Kita kena buat swab. Okay, dengan swab saja yang dapat tahu orang ni pembawa, orang ni bawa virus, dan orang ni kena quarantine and have to stop the rantaian. So, kalau kita tak dapat nak bendung, sebab dia punya cara perebakan tu memang sangat cepat. So benda ni kita tak nampak lah, saya cakap dia orang tak ada gejala, dia orang still spread the virus. So I pun tak dapat nak cakap lah nanti berapa tahun lagi kita terpaksa hadap dengan COVID-19. Okay? Sebab COVID-19 ni kita tahu daripada tahun 2019 masa tu.
masa start dia develop, until now banyak sangat ada virus yang yang muncul kat dunia. Sebab macam saya cakap tadi lah, sebab bila dia masuk kat satu badan manusia tu, dia tak sempat nak counteract this virus. Virus ni dia intelligent, dia cepat bermutasi. So dia spread the next variant kepada orang lain. So mungkin contoh COVID-19 yang dulu, contoh dia tak boleh nak tahan dia boleh hidup dekat luar berapa lama je, certain hayat. Tapi bila variant yang baru ni, dia boleh duduk dekat permukaan tanpa berumah dalam jangka mungkin berapa hari. Itu also orang cakap variant baru tu dia mengubah dia punya sifat. Okay, dia mengubah dia punya sifat untuk lebih mudah menjangkiti orang lain. Okay. Rasanya saya takut saya cakap terlebih nanti. Ada saya menjawab ke soalan Ain tadi? Ya, sangat menjawab doktor. Terima kasih banyak-banyak. Sangat teliti lah jawapan doktor tu. Okey. Disebabkan macam mana doktor kata tadi lah kan, saiz corona ni kan sangat kecil sehingga menggunakan unit mikron tu sendiri kan. Sampai kita pun nak tengok tu pun kena guna mikroskop. Jadi kita pun tak sedar disebabkan saiz yang kecil, kita tak sedar. So kes ni meningkat dengan begitu mendadak. Jadi kerajaan pun ada mengambil langkah untuk mencegah, untuk membendung lah kes ni kan daripada terus meningkat. Okey, persoalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan pematuhan SOP ataupun Standard Operation Procedure. Yang mana kita tahu SOP ni merupakan satu langkah ataupun salah satu kaedah yang digunakan oleh kerajaan untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 ni. Sebagai contoh, SOP ni melaksanakan pemakaian pelitup muka ataupun face mask semasa berada di tempat awam, mengadakan penjarakan sosial serta disarankan kerap mencuci tangan dengan bahan pembasuh kuman ataupun yang dikenali sebagai sanitizer. Oleh itu doktor, saya ingin mengetengahkan beberapa soalan berkaitan dengan pematuhan SOP ini. Jadi yang pertama, bagaimanakah pematuhan SOP yang disarankan ke atas rakyat Malaysia ataupun ke atas rakyat seluruh dunia dapat mengatasi penyebaran wabak COVID-19 ini? Yang kedua, adakah kadar pematuhan SOP yang dikehendaki oleh kerajaan telah mencapai matlamat yang diinginkan, iaitu menurunkan jumlah kes semasa persilakan doktor untuk memberi sepatah dua kata. Terima kasih. Sepatah dua kata je Ain. Okey Ain, macam ni. Okay, maklumat semua Okay, sebagaimana yang kita tahu, sejak COVID-19 ni muncul, semua orang bersebut pasal SOP. Okay. Bila kita keluar, kena keep wearing mask. Bila kita touch sebelum kita enter satu premise pun nak kena check suhu, betul. Kena imbas kod My Sejahtera. Apa lagi, sanitize your hand, okay. Even though kalau ada dekat certain premise, sebelum kita nak imbas My Sejahtera ni, dah tengok dekat kita punya screen tu, adakah kita ni low risk ke high risk. Kalau kita high risk, dia tak bagi kita masuk premise, betul. Okay. Kalau dulu macam makin benda tu makin orang kata aware, okay, awareness tu makin meningkat, okay, berbanding yang sebelum ni. Orang mengambil sambil lewa, okay, sambil lewa the SOP apa semua, okay. Until now, walaupun kerajaan cakap pakai mask, tapi yang current ni now double mask pula, okay. Sebab nak mempertingkatkan, nak membendung penyebaran COVID-19, okay. Sebab kita tahu sebab COVID-19 ni dah meragut jutaan nyawa dekat seluruh dunia, okay. Kita face setahun 4 bulan, setahun lebih kurang okay, COVID-19 ni, tapi dia dah meragut 3 juta lebih nyawa, okay. So dia kadar jangkitan dia pun sangat-sangat tinggi. So bila satu-satu SOP yang kita tetapkan pada awal tahun 2020, benda tu
dipertingkatkan setiap kali kita face case, okay. Certain macam ni kita lagi ketatkan dan lagi ketatkan. Kita nak mengajar masyarakat norma baru, okay. Kita terpaksa hidup dengan norma baru. Kita jangan apa nak cakap dia punya ayat ni maksudnya mengatakan benda ni, alah, ada certain orang cakap COVID-19 tu syarikaan apa semua kan, tapi this is true, okay. Ni benda yang betul, benda yang kita kena ambil serius. That's why pematuhan SOP yang kerajaan gariskan, okay, daripada dulu sampai sekarang, benda tu makin dekat dan kita kena follow that, okay. Macam kalau kita tengok, saya rajin lah tengok Kasri Dr. Nur Hisham cakap setiap kali end conversation, end of dia punya ucapan setiap kali dia pronounce case apa semua setiap hari tu, selalu tengok dia selalu cakap practice the 3W. What is 3W? Okay, benda tu semua basic, okay. Wear mask, okay. Daripada satu mask sekarang ni dah jadi double mask. Mask kena 3 mask, okay. Mungkin dulu kita ada masalah dari segi supplier. Masa mula-mula COVID-19 menyerang negara masa tu, kita terpaksa lockdown, and then setiap kita nak standby nak beli mask, dan kalau dapat beli pun mask memang sangat mahal. Ni mask ni dulu kalau saya beli untuk untuk kegunaan klinik, berapa sen dia tak sampai RM1 pun, which is sekarang ni dah berapa ringgit kan. Kalau kita tengok dekat premis tu, kalau you nak enter premis tak pakai mask, you nak beli RM2. Okay, benda tu memang something yang agak nilai, okay. So second, wash your hand, okay. Apa yang saya nak ibaratkan sekarang ni, nak cakap berkenaan wash, antara sanitize your hand with sanitizer dengan sabun. Kalau ada 2 pilihan, saya memilih untuk membasuh dengan sabun. Itu lagi berkesan, okay. Daripada kita guna sanitizer, yes, benda tu memang berkesan, tapi pada saat atau ketika tidak ada air, okay. Sebab kalau sanitize, kita tahu dalam kandungan sanitizer ni mengandung alkohol, okay. Dia nak menghapuskan virus, sekurang-kurangnya dia kena ada 65% dalam kandungan sanitizer tu, dan benda tu baru efektif, okay. So bila you dipilih pilihan antara sanitizer dengan ada untuk cuci dengan sabun, then kalau ada untuk ada air, better dengan sabun, sebab benda tu lagi 100% akan hilang the virus dah tak ada dalam dekat tangan, okay. So cuci tangan pun kita kena tahulah dia punya cara-cara dia, okay. Ada 6 step, which is start basuh dengan sabun, bukan saja dengan air, okay. Sekurang-kurangnya 20 second, okay. Dalam tap yang ada air tu wash you punya tangan, sini tapak tangan, okay. You punya celah-celah jari, dan you punya kuku, dan jangan lupa you punya thumb, okay. Punya thumb, dan akhir sekali you punya wrist, okay. Kat sini, sebab ni adalah punca nak bawa virus, nak spread the virus, sebab tangan kita ni paling aktif, okay. Kita touch ni dan kita tak ingat ni touch ni kita touch kita punya hidung, busuk kita punya hidung, dan masa tu kita tak tahu virus tu mungkin ada dekat kita punya tangan dan kita inhale. Dan masa tu bila kita dah inhale, masalah benda tu lah memang akan masuk dan kita akan terjangkiti, okay. So that is one amaran, okay. Apa yang KKM cakap masa untuk UFWAN ni, jangan bersalah. Tapi jujurlah dengan saya, siapa yang sampai sekarang memang tak bersalah dengan kawan, okay. Yang mana siapa yang antara kita ni masih jumpa dengan kawan, tak bersalah, okay. Apa, kalau jujur dengan saya kan, kalau kita menjalankan SOP ni dengan betul, kita dah lama dah tak jumpa kawan kita ni, Allah,
shake hand tu benda yang lagi kalau perempuan kan dengan lagu-lagu okay? Semua tu waktu saya cakap kita terpaksa tempuh kehidupan normal baru ni dengan orang kata memang kita betul-betul okay? Kita jangan ingat tak bawa virus dan kawan aku ni kan aku rasa tak bawa virus tu and we can shake hand kau tak ada jumpa siapa-siapa kan hari tu tak ada close contact dengan siapa-siapa kan dan we shake hand no okay, untuk sekarang nak lagi tengah kes tengah meningkat kita tak tahu dalam tempoh 14 hari sebelum dia jumpa you dengan siapa dia jumpa dengan siapa dia touch mana dia dia pergi kita tak tahu dan dengan bersalaman berapa second tu saja dah menyebabkan you get the virus. Okay? Itu satu syariat. Stay at home. Wah, yang ni satu benda yang memang susah lah kan. Ada siapa lah yang boleh duduk kat rumah je tak buat apa-apa. So memang sangat boring. Benda tu pun boleh sampai orang kata mental torture. So, susahlah kita nak patuh sebenarnya. Benda tu memang orang kata kalau setakat seminggu tu pun paling maksimum kot duduk kat rumah je kan. Lagi kalau rumah kita ni rumah apartment, maksudnya rumah yang memang kecil apa semua tak ada kawasan. Kalau rumah yang ada halaman tu lain. So you boleh you boleh buat exercise apa kat semua kat luar, you boleh jalan apa semua. Tapi stay at home benda tu memang cara berkesan untuk kita putuskan rantaian. Benda ni memang orang cakap kita dah bukan praktis yang zaman moden je, masa zaman 1000 tahun 600 tahun yang dulu masa Black Death, Spanish flu. Macam mana diorang sebelum jumpa antibiotik nak counteract the pandemic masa tu. Semua terpaksa kuarantin, stay at home. Okay? Benda tu sahaja yang dapat memutuskan rantaian. Okay? Tapi benda ni yang susah. Nampak macam senang stay at home tapi benda tu memang paling susah sekali. Kita nak laksanakan. Apa lagi? Practice cough. Okay? When we cough, apa yang KKM ajar. Okay? Kita tak kalau kita tak ada whatever macam tuala ke tisu ke untuk kita tahan kita punya when we cough, when we sneeze, okay, sebab benda tu yang kita akan merebakkan virus dekat udara. So kita gunakan dia punya lengan. Sebab lengan ni kita jarang kan nak letak kat muka apa semua. Tapi tangan ni benda yang macam saya cakap lah, benda yang sangat aktif. Okay, medium medium yang memang sangat aktif untuk transmitkan virus dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Then lagi satu, kalau kita ada simptom then kita kena get the treatment lah cepat. Okay, kalau kita ada kontak pun kita kena jumpa. Okay, jangan kita macam cakap hari tu baru jumpa dengan terus kontak tapi kita tak bagi tahu dekat orang. And then kita pergi majlis kahwin, kita pergi tempat yang ramai orang, sembahyang jemaah, bersama-sama kita pergi jumpa atuk kita ke whatever orang yang kita memang tak ada, macam saya cakap lah, kita tak ada gejala tapi kita sebenarnya kita dah bawa the virus tu. Dan kita spread. Ini orang yang tak menjaga, tak jujur lah. Okay, senang saya cakap tak jujur. Okay, that's why bila kita berjumpa dengan orang, kita kena amalan SOP, don't touch that person. Bila cakap kena pakai wear mask, kena ada penjarakan sosial. Okay, kalau cakap bila perlu saja. Okay, jangan nak menyembang lama sangat. Okay, sebab ini cara kita nak bendung virus ni, nak putuskan rantaian. Okay, dan lagi satu, sanitize. SOP, apa yang dikata, Kementerian Kesihatan sarankan sanitize. Okay, disinfect. Okay, kawasan permukaan, sebab kita tahu dia punya spread virus bukan setakat kat udara tapi dekat permukaan. Macam saya cakap tadi, dekat pintu, dekat apa-apalah yang selalu kita touch. Okay, contoh kalau macam saya enter pejabat, nombor pintu lah memang paling sekali orang akan memang pegang. Okay, semua orang akan pegang nombor pintu untuk
enter satu tempat kan. So nombor pintu tu paling lah orang kata tempat yang paling kena di sini disanitasi. Okay, when you touch, memang kita masuk sanitasi mungkin. Okay, ataupun tak sempat nak sanitasi, please don't touch your apa ni, maksudnya muka ke tangan ke, mesti kita ingat sebelum sentuh je muka, ingat tangan aku bersih ke tak, tangan aku sanitas ke tak. Okay, virus ni sebab dia tak akan apa nama macam mana cakap, dia tak akan bergerak. Okay, yang menggerakkan adalah manusia, yang mengumpulkan dia pun manusia. Virus ni dia akan stay kat satu tempat, yang kita touch, kita gerakkan dia, betul. So virus ni dia keep satu tempat. So dia dan dia bila dekat luar rumah, maksudnya luar daripada sel badan manusia, dia ada satu jangka hayat lah. So sebelum dia masuk mati, maksudnya dia tak aktif, okay? Dia dah tak boleh menjangkitkan orang. So sebelum tu dia ada tempoh masa dia dekat luar. So when we touch, kita tak tahu kita punya tangan ni bawa the virus. So when kita shake hand, kita sentuh tempat yang selalu orang pegang, kita sentuh muka dia. That's why benda-benda macam tu kita kena keep remind our mind, okay, ingatkan dalam diri dan kena betul-betul lah amalkan. Okay, macam kalau dalam Islam apa kata istiqamah, maksudnya sentiasa buat, tak boleh tak ingatlah benda tu. Okay, 3C pula yang kita kena avoid. Okay, terus conversation, maksudnya jangan sembang rapat dekat-dekat, selalu macam saya cakap tadi, kena ada penjarakan. Kalau tak perlu bersembang, cakap sembang yang penting sajalah, maksudnya benda-benda yang penting. Okay, elakkan daripada crowded place dengan lagi satu korban. Sebab benda-benda macam ni virus ni akan stay lama. Okay, dan bila macam contoh kat crowded, kita tak tahu lagi banyak orang manusia dekat satu tempat tu, lagi tinggi chances kita dapat ada virus, kita tak dapat nak melakukan penjarakan sosial. Okay, confined space, kita pun tak tahu berapa lama. Confined space maksudnya tempat yang sempit dan tak ada peredaran udara. Contoh macam pejabat ke tempat mesyuarat yang memang orang kata ber-aircon, okay. They want to kuliah you all ke, okay, kita tak tahu siapa dah sini, siapa yang patut kat situ, then virus tu hang around dekat situ. So bila you masuk, you tak pakai mask pun kita pun inhale benda tu, okay, dan kita bawa pula balik. Okay, so sebab benda-benda macam ni memang SOP ni memang bila kita dengar, kita rasa mudah, benda tu mudah, memang mudah, tapi kita nak istiqamah, kita nak maintain benda tu, kita nak patuh benda tu, memang sangat susah. So macam tadi soalan tadi, kadar pematuhan, kita dengan kadar pematuhan Malaysia ni saya tak tahu lebih bila dia macam bermusim, okay? Dia bila satu kes dah meningkat naik, lepas tu cakap lockdown apa semua, saya memang yang paling saya rasa macam saya betul-betul rasa lockdown masa yang punya GP satu. Okay, memang rasa bila kita enter satu town, bandar, satu kereta pun tak ada. Memang macam apa orang kata, macam bandar hantu lah. Memang tak ada orang, semua orang duduk kat rumah. Memang sangat patuh lah masa tu. Mungkin masa tu mula-mula orang takut kan, orang tak berani, that's why orang tak nak keluar apa semua. Masa PKP satu memang sangat-sangat bagus, that's why kita pernah capai 0 case Monday. Tapi untuk kata pandemik atau wabak tu putus, dia bukan satu hari. Okay, kita 0 case kita dah suka. No, 0 case within 28 days, berturut-turut. Sebab kita punya incubation period 14 days, 14 hari. Terus kita kena 2 kali ganda incubation period. Kalau Malaysia boleh capai selama 28 hari tanpa kes, dan
kita kena keep orang yang keluarga yang terdekat dengan kita pun, maksudnya bukan satu rumah contoh macam saya duduk kat rumah, tapi ayah saya, family saya dekat Johor Bahru. Saya tak boleh, kalau macam kita yang betul-betul jaga SOP ni, especially saya tu frontliner ni, kita jumpa kes hari-hari, saya jumpa kes COVID-19 hari-hari, okay? Dan kita tak tahu bila masa kita bawa. Macam saya telah divaksin. Dan kita pun tak tahu berapa banyak antibody yang saya dah develop dekat dalam badan sebab kita tak pernah check. Okay? So, kita bila nak jumpa keluarga kita yang dah lama tak jumpa ni pun, kalau kata lepas ni boleh nonton daerah ke apa kan, kita nak shake hand ke apa ke, memang saya rasa rasa risau. Okay? Rasa sangat risau sebab kita tak tahu adakah dengan salam sekejap tu nanti telah menyebab kepada penyebaran. So that's why pematuhan ada pematuhan SOP untuk rakyat Malaysia ni kadang-kadang saya rasa sangat tinggi. Tapi ada certain masa diorang macam saya cakap dalam promosi, okay? Kalau tak ada pematuhan SOP kita ni tinggi, kita boleh tengok trend case kita akan menurun. Okay? Itu je yang akan orang kata menjadi pengukur. Dia nak tahu SOP ni diorang follow ke tak, pada pematuhan SOP ni kita capai ke tak. Kita tengok kadar harian lah. Sebab last malam pun still 6,800 berapa saya ingat. Lebih, maksudnya kita masih melepas 5,000 lagi. Which benda ni tak pernah muncul masa tahun sebelumnya. Okay? Tapi kenapa benda ni masih muncul? So kita kena macam pihak-pihak berkuasa, maksudnya kerajaan apa semua kena strong, make sure rakyat ni disiplin kena kuat dan apa orang cakap kena patuh. Okay? Itu saja. Okay, terima kasih Doktor. Ya betul Doktor. Tentang pasal lockdown yang PKP first tu pun bagi saya memang suka yang tu, jauh beza dengan PKP 3.0 ni lah. Sebab time PKP 1.0 tu pun saya sendiri takut nak keluar dan berfikiran betul ke tindakan saya ni kan nak keluar, sebab tengok pekan sendiri pun dah macam zombie. So jadi rakan-rakan sekalian, doktor sendiri pun dah tekankan bahawa pematuhan SOP ni memang sangat penting lah pada masa kini. Diharapkan kita semua lebih peka selepas ini ya dalam menangani kes positif COVID daripada terus meningkat, dan diharapkan seterusnya mengurangkan serta bersama-sama memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Okey Doktor, sekarang ni kan kita dah bincangkan pasal pematuhan SOP. Lepas tu dengan varian-varian yang baru ni pula tular dalam masa yang sama. Dekat media sosial tu tular pula dengan pelbagai berita ataupun cerita yang dianggap tak logik lah kan pada pandangan kita. Contohnya, memakan bunga cengkeh untuk mengelakkan virus menjangkiti diri, dan ada juga orang yang menyarankan supaya perbanyakkan minum air suam untuk mematikan virus COVID yang ada dalam badan ni. Jadi, doktor boleh bagi pandangan untuk pernyataan tersebut. Mungkin hadirin-hadirat juga ingin mendapatkan kepastian daripada yang pakar seperti doktor tentang hal ini. Sama ada benar atau perkara tersebut jika diamalkan akan mendatangkan kesan buruk pula kan lepas tu. Kita silakan doktor. Okay, memang macam-macam cerita. Okay, apa tadi, makan bunga cengkeh, minum air masak, which is benda tu akan mematikan virus. Kalau benda-benda semudah tu boleh mematikan virus, saya rasa tak adalah penyelidik satu dunia ni bersusah payah mengeluarkan jutaan bilion ringgit duit untuk modal untuk membina vaksin. Okay? Kalau semudah tu kita boleh matikan virus. Okay? Betul. So okay, so tapi itulah ramai yang
macam golongan, ada juga setengah golongan tu mengambil pandangan tersebut daripada memandang vaksin yang sekarang diusahakan secara besar-besaran di seluruh dunia. Saya saya walaupun apa orang kata memang saya rasa kadang-kadang rakyat Malaysia ni sangat kreatif, tapi kreatif ni kadang-kadang tak betul. So apa nama, you suka benda-benda macam ni kan, dia jadikan macam apa orang kata viral kan. So minum air masak boleh matikan virus. Minum apa tadi, makan bunga cengkeh boleh matikan virus. Okay. So benda ni kan rakyat Malaysia ni suka berfikir benda-benda yang macam ni diviralkan supaya orang especially kalau orang kampung, betul tak, macam nenek-nenek saya kan, dia akan percayalah benda ni. Dia akan kata betul lah orang Malaysia cakap apa dalam phone keluar, dia baca, dia kata makan bunga cengkeh ni boleh matikan virus. Makan contoh makan apa lagi, bawang putih ke whatever lah. Okay. Sebab benda-benda tu memanglah ada orang kata kesan sampingan dia antiviral apa semua, tapi untuk menghalang, untuk menghapuskan COVID-19 ni memang tidaklah 100%, memang bukan. Okay. Tapi untuk menjaga kesihatan, contoh macam apa tadi, minum air masak. Dalam orang kata wabak, kita hidup dalam wabak COVID-19 ni, kita mesti keep kita punya kesihatan ni sentiasa sihat. Okay, kita kena keep our body healthy, okay, every day kita. So salah satu caranya minum air masak tu memang of course salah satu cara kita nak keep kita punya body sentiasa sihat, tapi dia bukan adalah cara untuk membunuh atau mematikan virus. Okay, itu benda yang berbeza. Okay, kalau you nak makan bunga cengkeh ke, you nak makan bawang putih ke, whatever lah, apa benda tradisional yang you nak ni, you just mungkin you punya belief tu untuk memastikan you punya body, badan tu sentiasa sihat. Okay, tapi bukan untuk mematikan virus. Benda tu bukan, memang bukan, dan memang benda tu memang tak betul. Okay, so, sebab macam saya cakap lah, kalau benda tu betul, ialah susah-susah doktor-doktor ni nak letakkan pesakit-pesakit ni sampai ke ICU apa semua. Susah payah kita nak try antiviral ni sampai grade 1, grade 2, grade 3, sampai dah tahap yang paling maksimum pun still manusia body tu masih tak boleh nak counteract lagi dia punya efek daripada COVID-19. Jadi kalau semudah itulah manusia tu memikirkan yang benda tu boleh mematikan virus, benda tu adalah salah. Okay, so benda ni yang kita kena betulkan. Dan kalau kita dapat, especially kalau kita dapat message ke WhatsApp ke whatever, orang kan forward kan. Okay, kalau kita rasa benda tak betul, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menghentikan benda. Please don't forward benda-benda macam ni. Kita bukan profesional, betul. Kita tak pernah, kita bukan orang yang mengkaji virus ni. Okay, kita tak pernah kita hanya macam cuba baca artikel ni sikit, so kita rasa macam kita dah faham untuk virus ni macam mana, dan bila orang spread, ni antiviral, virus, so untuk matikan dia antiviral. So apa yang bersifat antiviral semua boleh hapuskan. No. Okay, no. Okay, sebab tak semua virus tu dia akan mati dengan certain maksudnya certain antiviral tu dia ada dia punya spek dia. Okay, dia ada dia punya apa nama ni, dia punya orang kata kajian dia. Okay, so benda tu tak semudah yang kita fikirkan. Tapi macam saya cakap lah tadi, you nak minum air masak ke, you nak makan benda-benda yang sihat, itu adalah you punya pilihan. Okay, you nak keep you punya body sentiasa sihat, itu betul. Tapi untuk matikan virus COVID-19 tu adalah anggapan yang silap dan tak. Okay. Okay, baik, betul Zul. Saya setuju dengan pandangan doktor tadi. Okay, sekarang ni pun kita dah cover, maksudnya kita dah bincangkan. So semua orang pun dah tahu apa itu COVID, apa itu SOP,
kenapa penting kita ikut SOP tu kan. Okey, sekarang kita bergerak pula ke topik yang memang hangat juga diperkatakan sekarang ni, iaitu apa tu, vaksin kan. Pasal vaksin ni, soalannya, adakah vaksin yang diterima secara percuma oleh seluruh rakyat Malaysia sekarang diperoleh daripada jenis virus yang sangat lemah? Dan bagaimana vaksin tu pula berfungsi? Mungkin ada di antara kita memang nak tahu sangat kan pasal vaksin ni, sebab berita vaksin pun ada yang diwar-warkan supaya jangan ambil sebab kata vaksin ni ada kandungan benda berbahaya lah kan. Lepas tu kan, adakah vaksin ni dapat mengurangkan kebarangkalian seseorang daripada dijangkiti wabak COVID-19 tu selepas orang tu menerima vaksin juga? Jadi, apa pula kesan kepada orang yang divaksin tu dan kesan juga kepada penolakan suntikan vaksin? Jadi doktor, saya minta doktor untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang vaksin. Okay, isu vaksin ni memang isu yang hangat lah. Memang dan saya pun rasa memang bila kita tahu anti vaksin ni memang sangat ramai. Kalau buat kajian, diorang kata lebih kurang 50% penduduk dunia ni memang anti vaksin. Memang menolak 100% vaksin. Okay. So walaupun jelas dan nyata orang kita, statistik harian kita banyak memang bagi tahu berapa banyak kematian, berapa banyak kes, berapa banyak community, berapa banyak yang terpaksa masuk ICU, berapa banyak yang terpaksa kita masukkan tube bernafas guna mesin berbulan-bulan, ada pun yang berbulan-bulan, okay? Akhirnya meninggal. Okay? So kenapa kita fight benda ni? Kenapa kita sebagai seorang frontliner, okay? Kita rasa penat benda kita. Memang saya pun rasa macam something yang rasa macam tak ada kesudahan. Bila kita nampak vaksin, kita nampak macam ada cahaya kat ujung sana. Tapi kita terpaksa diasap pula dengan macam-macam orang kata pertikaian. Okay, pertikaian berkaitan vaksin. Kalau you nak satu soalan tadi apa, vaksin yang ada kat Malaysia ni adakah vaksin yang lemah okay. Yang digunakan. Okay. Untuk pengetahuan semua, untuk kajian vaksin virus coronavirus ni adalah keluarga coronavirus, dia besar. Okay. Kita tahu dia dah muncul dekat dunia ni, pandemik ni masa SARS, masa tahun 2002-2003. Okay. Tapi masa tu sebab mungkin walaupun dia dah wujud wabak masa tu, tapi masa tu kita dapat hapuskan, mungkin dia tak seteruk masa COVID-19. Dan pengkaji kewujudan vaksin untuk coronavirus ni tak dapat diwujudkan lah. Okay. Until berapa tahun lepas tu MERS-CoV pula. Okay. Dekat Arab Saudi. Jangkitan dekat unta, okay, kepada manusia yang menyebabkan masalah kepada sistem pernafasan whatever, dan menyebabkan kematian. Tapi tak setinggi COVID-19. Dan tahun lepas tu dan wujudnya COVID-19 ni, dan disebabkan oleh jumlah kematian yang sangat serius, yang sangat banyak, dan jumlah kes yang sangat banyak ni, semua penyelidik, pengkaji satu dunia ni, diorang bekerjasama lah. Okay, bekerjasama mengumpulkan, membina dana apa semua untuk buat vaksin. Sebab kalau orang kata kalau untuk pembinaan vaksin dia tak menguntungkan, memang sangat tak menguntungkan. That's why orang tak nak pun. Okay? Tak nak buat pun. Tapi sebab benda ni nak melibatkan satu dunia nyawa, okay? And you have survive. Kalau you tak survive untuk this generation, macam mana kita nak wujudkan generation seterusnya? Okay. Salah satu perubatan moden yang kita
yang ada pada masa ini adalah vaksin. Okay? So that's why macam-macam lah vaksin yang ada dekat dunia sekarang ni yang walaupun orang kata vaksin COVID-19 ni terlalu cepat, tapi sebenarnya pengkajian berkaitan dengan coronavirus ni dah lebih daripada 10 tahun. Cuma tak dibina disebabkan oleh macam saya cakap dah tadi, tak menguntungkan, mungkin orang tak nampak benda ni serius, okay? Macam contoh senang saya cakap lah, macam isu politik, okay? Isu politik kalau contoh kata satu jalan dekat kampung ni dah berpuluh tahun berlomba apa semua kan, tapi kalau kata menteri nak jalan dia pukul 8 pagi esok, malam dah siap dah. Okay? Ini yang berlaku untuk vaksin. Okay? Disebabkan banyak modal yang yang negara-negara kuasa besar ni bagi apa semua, diorang dapat hasilkan vaksin dalam masa yang cepat. Okay? Sebab anti-vaksin ni dia mengatakan benda ni terlalu sekejap sebab tu kata tak selamat, whatever apa semualah. Tapi sebenarnya benda ni boleh diwujudkan. Macam saya cakap tadi kan, kalau kata menteri nak jalan dia terus ditarkan je jalan. Tapi kalau menteri tak jalan, bertahun-tahun lah jalan tu tak ditarkan, betul tak? Tapi disebabkan orang memikirkan benda ni keselamatan nyawa pun semua, bukan untuk negara, dia melibatkan nyawa satu dunia, okay? So kita nak maintain this generation untuk pastikan kita ni dapat hidup, dapat survive this wabak. Kita kena membina vaksin ni dengan cepat. Okay? Bila terhasil vaksin pula, golongan anti-vaksin ni pula mengatakan benda ni cematlah, tak perlu untuk vaksin apa semua kan, tak perlu you get the vaksin apa semua, sebab macam-macam lah dia punya halangan-halangan tu. Okay, so kalau macam tadi Ain kata, adakah vaksin yang kita terima, maksudnya yang Malaysia ambil sekarang ni, adakah lemah ataupun kesan tak untuk kita halang COVID-19 ni? Okay, untuk sejujurnya saya cakap, apa yang kita ada sekarang ni, kita kena percaya. Kita kena percaya benda ni adalah yang terbaik buat masa sekarang. Okay? Kalau kita nak tunggu vaksin yang lebih baik, kita kena tunggu 10 tahun datang, kita kena tunggu 20 tahun akan datang. Adakah kita pasti masa tu kita boleh survive ke tidak? So vaksin yang ada sekarang, yang kita terima sekarang ni adalah yang terbaik. Okay, yang terbaik. Kita kena percayalah. So vaksin ni sebelum masuk ke negara kita, kita ada badan badan dekat Malaysia ni memang mengkaji memastikan dari segi keselamatan, apa semua orang dah kaji dah semua. Okay, so ini adalah yang terbaik dan selamat buat masa sekarang. Okay, walaupun memang betul vaksin-vaksin ni memang semua ada side effect, dia punya kesan sampingan. Okay, tapi benda-benda ni semua dimonitor. Betul masih ada vaksin-vaksin yang masih ada kajian-kajian apa semua. So bila kita beri suntikan kepada vaksin ni pada pesakit, maksudnya pada rakyat ni, kita dah mengkaji golongan-golongan ni. Okay, so kita dah buat persediaan. Kalau macam patient, contoh patient yang ada kencing manis, yang ada chronic disease yang sangat teruk apa semua, kita akan bagi suntikan vaksin yang kurang kesan sampingan. Okay, contohnya Pfizer lah. Okay, sebab setakat ni kajian memang menunjukkan Pfizer yang paling kurang kesan sampingan lah. Okay, tapi memang kita setakat ni memang kita tak ada choice. Kita tak boleh nak kira semua orang nak pilih Pfizer. Okay, memang kita tak boleh nak buat choice benda tu sebab ada kuota lah benda tu. Okay, semua vaksin-vaksin ni semua ada kuota. Saya tak cakap AstraZeneca tak bagus apa semua. Okay, so semua vaksin yang ada lebih kurang tak silap saya dalam 5 jenis vaksin yang ada kat Malaysia ni, tapi yang paling popular
Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, okay. Semua vaksin ni akhirnya dia punya outcome untuk membina antibody. Okay. Cuma kesan sampingan vaksin-vaksin ni sahaja yang berbeza. Okay. Macam mana dia nak wujudkan antibody itulah sebenarnya bergantung pada imunitas. Okay. Sebab vaksin ni satu bentuk perubatan moden. Okay. Senang cakap macam macam mana cakap kalau polis nak tangkap penyenayah, mesti dia kena kenal penyenayah tu macam mana. Okay, so vaksin ni dia meniru structure whatever structure lah. Macam Pfizer dia ambil genetic code, okay, protein code yang dalam COVID-19. Okay, macam AstraZeneca dia membina structure virus tu, tapi yang palsu punya lah, untuk bagi tahu kat badan kita, okay, kalau you jumpa this virus kat badan, okay, you kena terang. Okay, that's why macam Sinovac pula, dia guna virus yang betul, tapi dia telah diaktifkan. Maksudnya virus ni dah matilah. Dia cuma nak badan kita kenal ini antigen, dan bila antigen ni masuk, this antibody kena bersedia. Okay, so bila so basically whatever orang kata vaksin, tak kira lah Pfizer ke, AstraZeneca ke, Sinovac ke, akhirnya adalah untuk membina antibody. Betul? Okay, so kenapa ada setengah orang cakap kenapa sampai 2 kali? Okay, so kita nak pastikan tahap antibody kita tinggi dan plastik lama. So benda ni pun masih dalam kajian juga, sebab kita tak tahu dia mungkin strain macam influenza, okay, which is kita kena ambil yearly. Okay, tapi benda ni semua dalam kajian, tak tahu sebab dan lagi satu bila wujud varian baru apa semua, adakah benda ni berkesan. Tapi setakat pada hari ni apa vaksin yang ada sekarang adalah memang berkesan, sebab kajian pun memang menunjukkan 60 to up to 80% memang berkesan untuk menghalang COVID-19. Okay? Sebab bila satu-satu vaksin masuk dalam badan, disuntik dalam badan kita, ini talking about orang yang tak pernah kena COVID, kita tak ada antibody. So bila vaksin tu disuntik, suntikan pertama dia kenal antibody akan ada. So lah after, contoh untuk Pfizer 21 hari ni, saya cakap Pfizer sebab I experience Pfizer. So bila after 21 days after daripada suntikan pertama, dia bagi lagi dos yang sama, okay, jenis yang sama, tapi antibody you akan up. Okay, so antibody ni dah ready dah dalam badan, okay, untuk bersedia bila masa kalau COVID-19 menyerang dalam badan. So yes, secara orang kata teori kalau seseorang dah ada antibody, sepatutnya dia tak boleh menyebarkan kepada orang lain. Okay, sebab antibody yang dah cukup, dia sepatutnya tak boleh dijangkiti atau menjangkiti orang lain. Tapi ada certain case kita dapat tahu memang ada beberapa case lah yang macam contoh frontliner yang kita pun sedia maklum kan, social media sekarang memang sangat cepat. So ada frontliner yang dah pernah disuntik, kena lagi case COVID-19 malah boleh menyebabkan kematian. Isu-isu macam ni hanya segelintir saja, dan kita tak pasti sama ada memang kajian pun mengatakan benda ni bukan kesesampingan daripada vaksin. Okay? Benda ni mungkin sebab ada comorbidity. Orang yang pesakit yang meninggal tu dia memang ada sakit. Okay? Maksudnya organ dalam badan dia memang dah tak kuat. Okay? Tak kuat fight the disease. So that's why pesakit meninggal. Okay? Ain ada lagi tak? Saya tak jawab. Saya lupa. Tak ada dah. Sebab doktor dah menjawab.
Dah habis kan Doktor? Tak, kalau ada soalan yang saya tak menjawab sebab tadi saya takut ada yang saya tak menjawab. Cuba Doktor dah jawab dah tentang kesan terhadap orang yang menerima suntikan vaksin. Oh, okey. Okey, terima kasih Doktor. Macam Doktor sendiri pun kata kan, yang vaksin ni memang dikaji dulu sebelum kita semua menerima vaksin tersebut. Dengan penjelasan yang Doktor berikan tadi yang detail, so kita haraplah kita semua tukar mentaliti kita supaya orang yang meninggal tidak dikaitkan dengan vaksin. Sebab ada juga kan kabar orang meninggal ni sebab vaksin lah tu, macam tu. So kita kena tukar mentaliti tu sebab kita pun tadi dah bincangkan ada unsur-unsur sains, unsur-unsur biologi dalam pembuatan vaksin ni. Jadi diharapkan rakan-rakan siswa sekalian dan anak-anak Bengulu di Sabah tahu tentang kepentingan vaksin yang kita terima. Walaupun kita belum terima lagi, tapi bakal terima insyaAllah. Okey, saya lupa nak bagi tahu tadi. Dengan berakhirnya soalan tentang vaksin tadi, maknanya kita dah akhir dah sesi untuk pertama. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada doktor untuk penerangan yang cukup membantu lah bagi saya kiranya. Lepas tu kita akan teruskan pula dengan bahagian kedua, iaitu saya akan buka sesi soal jawab di antara rakan-rakan pelajar sekalian ataupun anak-anak Bengulu Tobuh di Sabah ada soalan yang mungkin ingin ditanyakan kepada doktor. Yohana, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Saya Asirul, saya ada dua soalan. Yang pertama tentang macam mana virus COVID-19 ni. Yang dulunya kurang aktif, sekarang lebih aktif lah. Lepas tu yang kedua tentang pemakaian produk. Sekarang ni ramai yang pemakaian produk tu ramai, tetapi dia tidak pakai mask. Adakah pemakaian produk itu dapat mencegah penularan COVID-19? Okey, terima kasih pada adik Hasirul. Okey, berkaitan dengan pertanyaan dulu, virus kata tak aktif tapi sekarang makin aktif. Okey, ni macam yang saya bagi tahu yang sebelum ni lah, sebab sifat virus ni dia are very smart, they are very intelligent. Salah satu makhluk Tuhan, makhluk Allah ni memang sangat cepat bermutasi. Okay? Dan dia cepat adapt kepada satu situation, dia cepat belajar. Okay? So bila dia bermutasi mewujudkan varian-varian baru ni yang akan menyebabkan challenging kepada kita lah untuk macam mana nak menghapuskan dia. Okay? Sebab dia memang cepat, sifat virus ni memang dia cepat nak mengubah style diri dia untuk dia adapt pada satu situation, untuk dia last, untuk dia lama, untuk dia menjangkiti. Okay? Kalau kita belajar sejarah berkaitan dengan coronavirus ni, bukan COVID-19 macam saya cakap, coronavirus keluarga besar dia daripada dulu SARS, MERS-CoV dan COVID-19. Okay? Kenapa daripada sikit makin banyak dan makin boleh dia menyebabkan satu global, isu global. Okay? Sebab isu mutasi tu. Okay? Isu dia mengubah dia punya struktur luar, dia mengubah protein-protein luar dia untuk dia infect, mudah menginfeksi manusia dan mudah menjangkiti manusia. Okay? So sebab sifat virus ni memang sangat mudah untuk mengubah diri, mengubah suai. That's why dia boleh orang kata lebih cepat dan aktif. Okay? Kalau dulu coronavirus yang dulu, dia sebenarnya kalau ikut sejarah, dia antara haiwan dengan haiwan je. Dia tak boleh menjangkiti manusia dululah, masa tahun 1800 tahun yang dulu. Okay? Antara
antara kalangan haiwan saja. Okay? Dia memang wujud dah lama dah. Okay? Tapi bila dia bermutasi, dia start mutasi antara haiwan dengan haiwan, lepas tu bermutasi, dia menjangkiti, dia start menjangkiti manusia masa SARS. Okay? So daripada haiwan, dia start masuk ke manusia. So daripada manusia, haiwan manusia. Tapi macam mana manusia ke manusia, dia cuba ubah lagi. Ubah diri dia. So dia boleh menjangkitkan antara manusia dengan manusia. So sekarang apa yang berlaku pada dunia sekarang, okay, COVID-19 dah menjangkiti manusia hampir memang satu dunia. Okay? Dan memang ni sebab sifat virus tu. Okay, soalan harap menjawab soalan tadi. Okay? Soalan yang kedua berkaitan dengan pemakaian produk tanpa pemakaian mask. Okay? Pemakaian mask. Adakah dia apa nama nak cakap dapat menghindarkan benda ni daripada jangkitan. Okay? Sebagaimana kita tahu macam face mask 3-ply ni 10.3-ply. Tapi kalau nak bagus, lagi bagus 4-ply. Okay? Nak lagi bagus N95 yang lagi tebal. Okay? So 3-ply. Kenapa 3-ply? Sebab dia ada 3 lapisan. Okay? So setiap lapisan ni dia dah menapis setiap whatever dirt yang nak masuk ke dalam when we inhale, maksudnya kita sedut udara tu, dia tapis. Okay, that's why ada 3 lapisan. Kalau nak bagus lagi, yang 4. Kalau nak lebih bagus lagi, buat double mask. Okay, that's why bila banyak lagi lapisan you pakai, lagi safe for your untuk you mengurangkan risiko jangkitan. Okay, kalau sudah berapa lapis? Dan adakah material produk tu bersifat yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan? Macam fabric mask, dia ada material yang disarankan. Okay? Dia pakai 3 layer tu. 2 layer yang kat luar adalah bersifat hidrofilik. Sebenarnya dia menapis kat luar. Dan lapisan paling dalam bersifat hidrofobik. Okay? Dia menyerap. Yang last kali dia menyerap. Okay? So whatever yang kat luar tu terus tapis, tapi whatever yang tak tapis tu dia last serap. Okay? Itu material fabric yang disarankan lah. Tapi itu pun dibenarkan kepada golongan yang tak bergejala, golongan yang tidak berisiko. Maksudnya orang-orang yang jenis macam ni saja yang dibenarkan lah pakai fabric mask. Okay? Yang ada 3 lapis. Okay? Yang which is yang mengikut Kementerian Kesihatan punya spek lah. Okay? Tapi untuk yang bergejala, untuk yang berisiko, golongan berisiko masuk kemas, kanak-kanak, pesakit yang ada kemoterapi, patient HIV, patient kecil manis, yang ada dialisis, yang ada komorbid. Maksudnya yang berisiko tinggi dijangkiti virus ni, wajib memang kena pakai. Okay, when you go outside, you terpaksa pergi keluar, you terpaksa berjumpa dengan orang. Walaupun you mengadakan penjarakan sosial 1 meter, tapi you have put mask, mesti pakai mask. Sekurang-kurangnya 3 times. Ini paling orang kata paling rendah lah spek. So kalau you hanya memakai produk, okay, tidak menghalang ataupun tidak menghindar diri daripada dijangkiti, atau you mungkin menjangkitkan orang. Okay, you menjadi agent penyebaran virus. Okay, sebab satu lapis sehelai whatever kain tu tak menapis pun spread of the virus. Okay, sebab macam mana saya cakap tadi, coronavirus ni dia punya size which is less than 1 micron. Okay, kalau bakteria lebih kurang 2.5, tapi bakteria lebih besar daripada virus. So virus ni lagi kecil, 1 micron. Ada yang bagi tahu dia sekecil 0.3, paling halus. Kalau 0.3 yang boleh menapis dia hanya N95. Okay, yang
mask ni pun depends on the penghilang yang pembuatan triple mask ni. Okay, kalau kita baca kat kota tu dia ada tulis DFE 60% berapa persen. So BFE maksudnya dia filter the bacteria. So biasanya when dia filter the bacteria, biasanya filter tu up to 2.5 micron saja. Tapi macam tak semua orang boleh tahan pakai N95 sebab kalau siapa yang pernah experience pakai N95, dia boleh kita boleh last selama 4 jam saja kita boleh tahan. Sebab kadang-kadang kita pasal inhale, kita sebab dia terlalu fit dan terlalu kedap, kita terpaksa inhale kita punya carbon dioxide juga. So that's why kita tak boleh lebih daripada 4 jam pakai. Okay. So kalau kita terpaksa berada kat luar, SOP kat luar, sekurang-kurangnya 3 triple mask kena pakai. Okay. Nak lagi untuk wabak yang tengah meningkat, kes yang meningkat, yang berada dekat red zone ke apa, pakai double mask dengan satu lagi face shield. Sebab macam saya cakap tadi, dia merebak melalui conjunctiva juga. Maksudnya kat mata dia boleh masuk. Okay. Virus ni boleh masuk melalui rebesan, percikan daripada whatever person ke batu ke cakap ke, whatever keluar daripada pesakit tu, dia akan tersebar kat udara dan boleh memasuki mata. Okay, that's why kalau kita berada kat tempat crowded confined space yang memang tak ada sistem pengudaraan yang memang sangat tertutup, kita disarankan untuk memakai face shield, face mask. Okay, tak. Kalau pakai face shield dia tak cukup. Okay, saya tengok macam ada certain orang kat luar dia kata pakai face shield je, tak pakai face mask. Itu pun tak betul. Okay. So kalau you nak betul-betul pakai face mask, you pakai face shield. Itu paling betul. Okay, tapi sekurang-kurangnya pakai face mask buat penjarakan sosial. Okay, walaupun you pakai face mask, you still kena buat penjarakan sosial 1 meter. Tak semestinya you pakai face mask, you can bersentuhan dengan orang, rapat dengan orang, close conversation, hanya dekat-dekat. Okay, kalau you betul nak jaga you punya SOP, pakai your face mask, buat penjarakan sosial 1 meter. Kalau nak lagi bagus, pakai face shield. Okay. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih doktor atas penerangan tadi. Nampaknya masa pun sudah mencemburi kita semua. Jadi saya kira soalan dari saudara Hasirul tadi itu adalah soalan terakhir dan penutup dari sesi kedua, sesi soal jawab kita. Dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah sesi wawancara pagi ini. Saya Nur Ansharika mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nurhana binti Saini atas perkongsian beliau yang cukup membuka minda dan penuh manfaat itu tadi. Dan tidak dilupakan juga tetamu kita di Rumah Kanak-Kanak Bondulu Tobuh di Sabah sana atas kesediaan hadir bagi memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini. Oleh itu, diharapkan rakan-rakan pelajar sekalian dan anak-anak didik di Rumah Kanak-Kanak Bondulu Tobuh dapat mengambil manfaat atas segala yang dibincangkan tadi. Di samping itu, kita juga dapat lihat betapa pentingnya peranan setiap individu dalam sama-sama mengekang penularan COVID-19 ini. Pak kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi, untuk mencapai kemenangan itu, kita perlu lawan habis-habisan COVID-19 ini dengan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan jangan lupa stay at home kalau tak ada apa-apa keperluan untuk keluar rumah pada musim pandemik ini. Kesempatan ini juga, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah laku, terlanjur bicara sepanjang saya mengendalikan wawancara sebagai moderator hari ini. Segala kebaikan datang daripada Allah dan setiap keburukan datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri kalam bicara saya dengan serangkap pantun. Berbaju kurung kain sutera, tampaknya indah berhias labuci. Jari disusun, maaf dipinta. Panjang usia bersua kembali. Sekian sahaja, salam hormat dan terima kasih.
Sebelum itu doktor, saya ingin menjemput Dr. Nurhana untuk sesi bergambar bersama kita semua. Sedia? Hasira tolong ambil kan gambar. Sedia dah? 1, 2, 3. Ni dah Terima kasih doktor. Okey, baiklah. Saya akan serahkan kepada pengacara majlis untuk menyambung sesi yang seterusnya. Terima kasih doktor. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nurhana binti Saini, iaitu pegawai perubatan, dan kepada IDK2. Para hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan sesi seterusnya, kita akan berehat seketika selama 15 minit dan kita akan masuk dalam 11.40. Kita awalkan sikit boleh? Kita awalkan sikit. Puan Nazimah pun dah nak masuk So 10 minit lah, 10 minit. Boleh? 10 minit lah.